TT Racing adalah jenama gaming chair dari Malaysia yang dikenali di rantau Asia Tenggara. Kelebihan kerusi TT Racing adalah ianya diperbuat dari fabrik lembut dan selesa, jadi badan tak rasa cepat penat apabila menggunakannya. Tempat letak tangan yang boleh di-adjust secara 4D, atas, bawah, depan, belakang. Kerusi boleh disandarkan sehingga 155 darjah. Tambahan memori foam di bahagian belakang dan leher untuk sokongan yang lebih baik dan selesa. Info lanjut layari Instagram @TT_Racing_MY. Promo kod untuk dapatkan potongan 7% bagi semua jenama TT Racing, layari ttracing.my dan gunakan kod LC Film ketika membuat pembelian. Villa 9 Langkawi. Villa 9 terletak di Langkawi. Ianya mempunyai 9 villa yang setiap villa mempunyai keunikannya tersendiri. Ianya tempat yang sesuai untuk keluarga dan gathering kawan-kawan dan untuk pasangan yang ingin mencari tempat ketenangan. Villa 9 juga menyediakan tempat untuk team building dan majlis perkahwinan. Antara aktiviti menarik yang boleh dibuat seperti barbecue, movie night, karaoke, jungle trekking, campfire dan lain-lain. Info lanjut layari www.9.co/ Promo kod dapatkan diskaun 10% dengan menggunakan promo kod LESKOPAK9 ketika membuat tempahan melalui laman web sah sehingga 29 Februari 2024. Selamat datang ke Lekopak Podcast. Hari ini kita ada 3 orang tetamu dan kita akan berpodcast tentang tajuk Carnival Upin dan Ipin 2023 yang bertemakan animasi kesayangan keluarga. Jadi bersama saya adalah 3 orang yang bermula dengan sebelah kiri saya. Boleh perkenalkan diri? Mungkin ramai orang yang nak kenal sebab dia kurang terkenal atau dia terlebih terkenal. Silakan. Ya, hai, saya Nona Kuya Burhanuddin, Creative Content Director of Lekopak Production. Untuk tajuk kita kali ini, Carnival Upin dan Ipin 2023. Saya merupakan orang biasa je, tapi pada Carnival Upin dan Ipin 2014 saya adalah Project Manager. Siapa suruh perkenalkan yang project manager tadi? Kita tak tanya dah. Saya memperkenalkan diri. Oh, perkenalkan diri. Okey, sebelah kanan saya. Okey, nama saya Hafiz Roslan. Saya merupakan Special Project Manager di Leskopak Production. So saya merupakan Project Manager untuk beberapa carnival yang sebelum ni dan juga carnival terkini. Okey, seterusnya boleh teruskan? Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarin bin Abdul Karim. Untuk jawatan di Lekopak Production ni, saya adalah New Media dan Public Relation Manager. Manakala untuk Carnival Upin dan Ipin juga, saya ada juga pengalaman macam kawan-kawan kita yang lain. Saya pernah jadi Project Manager dan juga secara umumnya kebanyakannya saya jadi Stage Manager lah sebenarnya. Okey, itulah dia 3 orang panel kita. Saya perkenalkan diri saya. Saya Ainur Syafifi, IT Manager Lekopak Production. Saya adalah host Carnival dan juga host untuk podcast Lekopak pada hari ini yang bertajuk Carnival Upin Ipin 2023 yang bertemakan animasi kesayangan keluarga. Kita nak bincangkan tentang sejarah dulu. Sejarah tentang Carnival, okey? Satu-satunya company animasi yang buat Carnival adalah company Lekopak Production. Nak tepuk sikit. Jangan tepuk sangat, nanti rosak mikrofon. Okey? Jadi kita bermula pada tahun, siapa boleh ceritakan sejarah bermulanya? Mungkin Encik Zarin dulu sebab dia nampak paling antik, paling antik kat sini kan. Okey. Dia paling pioneer. Dia paling pioneer lah. Mungkin dia berceritakan tentang sejarah permulaan Carnival macam tiba-tiba tengah duduk tu, jom kita buat Carnival, ataupun ada cerita di sebaliknya. Okey, soalan yang bagus. Sebenarnya untuk Carnival Upin dan Ipin ni, pada yang first kali kita buat sekitar tahun 2010 di ACCC Shah Alam. Pada yang first kali. Tempat kecil tu? Dan pada masa tu pun kita punya impian ataupun kita punya objektif tu memang besar lah sebab first time nak buat carnival. Dan kalau tak silap saya, itu juga sebenarnya membawa daripada kita punya populariti filem Gang 2009 tu. Orang ramai pergi tengok wayang lah dan sebagainya, dan kita perlukan ada satu acara. Dan sebab itulah idea nak buat Carnival Upin Ipin ketika itu terhasil. Dan seingat saya juga ketika itu juga kita bawa band padi daripada Indonesia perform juga dekat carnival tu. Jadi walaupun event yang pertama, carnival yang pertama, tapi kita all out. Siap ada parade, ada kereta beria semua dan dekat ACCC. Dan kemudian tahun 2011, tahun 2012 tu ada beberapa lagi acara di venue yang berbeza. Ada di Johor lah, di Titiwangsa, di Terengganu. Tapi itu semua kita anggap seperti mini carnival. Sehinggalah carnival pada tahun 2014
Yang itu yang kita carnival utama kita. Tapi permulaan di SACC. Bermula dengan di mana anda semasa tahun 2010 tu? Di mana anda 2010 tu? Masa tu saya masih belajar, jadi saya bekerja part time lah untuk jual-jual barang. Ada Muda remaja masa tu. Yang first time tu dekat SACC kan. Jadi saya masa tu adalah jual barang pentas pun kecil je, hall pun kecil, performance pun tak bertema, dia macam apa-apa lagu je kita perform je lah. Jadi sesi kritik lah. Dia bukan kritik lah. Dia macam nak tunjuk macam mana kita improve daripada awal. Kita tengok apa feedback orang, kita tengok apa yang kita boleh ketengahkan lebih. Jadi masa tu kalau pandang dari sekarang, kita akan nampak macam memang kecil hall ni. Basically dulu satu hall yang kecil untuk macam wedding dah boleh dah. Sekarang ni dia kena exhibition lah basically. Exhibition hall betul. Anda di mana 2010 tu? 2010. Kalau kita ingat tadi dia cakap kan, semua benda kecil kan. Masa tu kita ada rumah upah tau. Tapi kita ada tangga dengan pintu depan je. Dekat atas stage. Betul, dia punya sebahagian daripada background stage lah sebenarnya. Betul, pintu dia boleh buka sikit lah. Kalau orang naik bergambar, memang dekat situ lah orang bergambar untuk rumah upah. Nak beza dengan yang sekarang ni, kita memang ada actual size rumah upah lah kat situ. Itu perbezaan lah 2010. So anda jaga rumah upah tu? Tak, masa tu saya kat belakang stage. Saya boleh cerita sikit saja kat mana? Silakan. Awak kat mana? Tadi orang tanya awak kat mana? Awak kat mana? Okay. Masa tu saya tak kat mana-mana sebab saya tak terlibat langsung masa tu. Ya? Saya hanyalah orang yang datang melawat sahaja. Oh, melawat? Ya, baru masuk kerja masa tu. 2010 masuk kerja. Saya masuk bulan 8. Carnival tu bulan 12 macam tu biasa kita sekolah. Betul. Saya datang parking kereta, saya tengok tempat dahsyat. Masa tu saya dah segah dah tu. Paling gah dah tu. Sergah ke rasa gah? Gah. Yang sekarang ni gah lah. Kalau tengok 2023, 2019 semua ni gah. Okey. Masa tu gah. So kita buat 2010 dengan sejarah, kita buat dengan yang kecil-kecil 2011, 2012. Jadi anda rasa sepanjang yang mini tu lah, kita tanya Hafiz dulu lah. Sepanjang mini tu mana yang paling anda ingat daripada 2010 hingga 2013 tu? Yang dekat Titi Wangsa, rasanya tahun 2012 tu. Sebab apa tu? Sebab banyak masalah. Di sesi Kau memang suka jadi masalah kan? So itu antara carnival yang paling banyak masalah dekat Titi Wangsa. Dia stadium Titi Wangsa tu kecil je. Dia macam mini stadium. Mini stadium Titi Wangsa tu, dia ada dalam berapa court badminton je. Rasanya dalam 3 court kot lebih kurang. So itu yang jadi kita punya tempat carnival tu. Semua carnival ada masalah. Actually sebab masa tu ialah kita pun baru lagi dan kita pun masa tu hanyalah taraf mini carnival. Walaupun kita rasa macam masa tu macam besar lah, tapi tak, sebenarnya itu adalah kategori mini. Sis, macam mana? Ada daripada 2010 hingga 2013 tu sebelum kita pergi yang paling besar tu, mana yang terkesan di memori di hujung-hujung? Kalau terkesan mestilah saya cakap 2014, tapi tadi tak bagi pergi sana. Dia kata sampai 2013 je. That's why aku tak cakap 2014. Jangan potong saya. Saya kawal kawasan sini. Nak potong juga. So 2013 sampai 2013 je. Dia kan kata banyak masalah kan, tapi masalah tu yang the most fun lah, sebab kita macam ni kita bekerjasama and selesaikan masalah tu. So lepas tu the next year tu kita akan cakap inilah benda-benda yang kita jangan buat dah, kita kena improve kat sini. Lepas tu kan nanti dia jadi benda lain pula. Lepas tu kita belajar lagi. Jadi that's why setiap tahun carnival dia ada benda yang kita akan belajar. Macam dealing with the contractor, dealing with staff, tempat tinggal. Dia ada banyak masalah tu. Bukanlah kita nak cakap yang macam masalah ni tak best. Dia tak best time tu je. Tapi lepas tu bila kat belakang tu kita pun boleh gelak-gelak, kita pun boleh jadi kenangan manis. Dia jadi kenangan manis lah. Macam mana kita deal dengan pengunjung, apa yang happy. Okay, Encik Zarin, macam mana? Sebab start dari 2010 tu sampai 2011-12 tu kita dah pergi macam-macam tempat kan. Johor lah, Terengganu lah. Bagi saya semua tu best sebab kita merantau ke tempat lain dan tengok macam mana sambutan peminat Upin dan Ipin. Tetapi kalau yang tanya paling terkesan, paling ingat of course dah 2010 dekat SACC sebab itu adalah yang first. Semua first. Jadi kita tak ada jawatan PM. Jadi kita kena buat semua benda. Saya kena macam PM, kena handle banyak benda. Kebetulan time tu juga saya kena jadi MC juga dengan Aunty Fiza yang lama lah. Jadi pada masa sama saya juga handle content, handle dengan band padi, handle promosi. Boleh kata banyak benda yang saya handle yang pertama. Walaupun kata ada banyak masalah, tapi banyak kita belajar. Sebab itulah every year kita improve sampailah ke 2014 tu. Sedikit sebanyak sejarah. Tapi kita ada sejarah lagi. Itu yang kecil-kecilnya. Nak tambah boleh. Masa datang tu naik share dia, datang naik share dia. Masa tu kita first time dengar animation parade.
Betul. Kita first time, kita tak faham apa benda animation parade ni kan. Sebab kalau orang yang pernah pergi theme park dia akan aware lah. Masa tu mungkin kita tak terbuka lagi tentang benda tu. So bila disebut tentang animation parade, apa benda animation parade ni, macam mana nak buat, kenapa kita kena buat, kenapa kita nak kena kumpulkan pelajar-pelajar sekolah rendah, nak hias-hias dia, nak bagi arahan. Banyaklah masa tu dengan kita nak masukkan dengan tempat yang kecil tu dengan kereta berhias. Bayangkan kereta berhias dekat tempat yang kecil. Tak make sense, tapi somehow masa tu Zarin berjaya lah nak buat benda tu. Saya rasa yang betul dengan point tu, yang animation parade tu sebab kita deal dengan pihak sekolah juga. Dan dah bila dah involve dengan ramai orang, saya ingat lagi dia punya animation parade tu di luar SSCC, walhal kita punya event kat dalam, so banyak kita keluar masuk punya dealing lah, punya urusan. Itu antara pengalaman yang best lah, sebab tu saya kata yang SCC tadi. Dan sepanjang daripada 2010 sampai 2014 kita tak pernah ada apa-apa charge kan untuk tiket. Betul tak? Kan? Yeah, free. Free. Semua dah cerita dah, okey lah. Kan kita nak pergi lepas 2010, 2011, 2012. Tiba-tiba kita dapat satu idea, kita nak buat yang paling besar. Kenapa? Kita tiba-tiba nak pergi go big. Kenapa kita nak buat carnival Upin Ipin 2014 yang bertemakan inilah kegembiraan. Mana datang kegembiraan tu? Siapa boleh bercerita? Mungkin dia suruh dia lah. Sebab dia masa tu dia seimbang apa tadi? Dia project manager. Maksudnya dia tak kenal lagi langit tu tinggi rendah. Boleh ceritakan sedikit? Okay, so masa 2014 tu kita decided untuk duduk dengan management team and then come up with something yang different. So masa tu kita punya chief content director, dia kata dia pergi tengok orang lain punya persembahan ke apa, dia tengok ada LED. So dia kata dia dah lama minta LED sebab selalunya kat pentas kita ada backdrop je, so tak ada LED. So masa tu lah dapat task, okay nak kena cari LED. Dan masa tu juga first time saya kena handle carnival. Dia bukanlah macam orang kata awak ada pengalaman ke apa. Dia tak ada. Dia sebenarnya dekat Lekopark ni dia random je. Macam kau buat. So tapi saya sangat bertuah lah masa tu sebab kebanyakan yang support macam Zarin, macam Hafiz, diorang semua ada pengalaman kat tempat-tempat diorang. So macam Zarin dia sangat berpengalaman dalam stage, jadi saya tak perlu worry sangat pasal stage tu. Cuma bila datang macam Ultraman, so semua ni pengalaman baru. Macam mana nak handle dengan orang Jepun, macam ni kita nak berkomunikasi dengan orang Jepun, dia nak ramp macam ni, dia nak berlatih time macam ni, stage tak siap lagi. Tu semua Zarin boleh ceritalah kejap lagi. Lepas tu macam dengan Hafiz, how dia deal dengan kontraktor. Sebab masa tu saya anggap macam dah dapat hall kan, okey lah hall kita punya. Rupanya banyak lah benda-benda lain yang macam nak letak TV kat luar tak boleh, nak tarik wire kat luar, kat sini kena ada permission. Jadi kat situ saya belajar. Tapi masa tu memang ramai lah yang support, as in bagi tahu apa yang perlu dibuat. Jadi kat situ yang masa tu saya fikirkan pasal konten habis-habisan lah. So selama ni kita tak ada tema. Jadi saya kata kalau kita nak buat performance, kita kena ada tema. So berdasarkan tema tu baru kita boleh fikirkan performance yang akan ada. Dia akan lagi senang lah. Type of song, macam mana tariannya, apa yang MC time tu akan cakap. Masa tu pun problem juga sebab MC kita kahwin kot time tu. Ya ke? Ya, so kita tu lah masalah MC je. So dia nak kahwin, dia fikir masalah kahwin. Lepas tu dia nak fikir pula apa nak buat kat pentas yang besar ni kan. Jadi lepas tu kita first time decided untuk bekerjasama dengan TV station. Jadi kita tak sangka impact iklan kat TV tu akan membuatkan PICC tu kiranya havoc lah. So saya bagi Zarin sambung lah untuk pentas punya cerita. 5 minit dia seorang je tadi tu Dia rap habis. Dia memang dah berlatih malam tadi kalau tengok dia cara performance dia bercakap ni. Okay, dia dah tuju kat Zarin dah 18 kali dah ada sebut nama Zarin. Okay, kita memang bersambung daripada Kuyam punya cerita sebab PICC tu memang a new level, a new benchmark. Macam nak ada LED untuk first time tu pun saya rasa macam LED tu mungkin Hafiz boleh tambah dari segi teknikal, dari segi cost sebagainya. Tapi dari segi konten, bila dah ada LED kita kena create banyak pula konten. Dan masa tu juga dekat PICC of course pengalaman pertama deal dengan Ultraman daripada Suburaya. Dan selain itu juga kita punya stage content tu berbeza. Kalau dulu carnival sebelum ni kita berbentuk nak menyanyi ke, nak bercerita ke, MC nak buat macam bertuah ke, suka hati. Tapi ini kita ada proper planning in terms of content. Ini memang antara pengalaman pertama juga. Dan PICC juga saya ingat antara yang Putrajaya tu jam sampai ke Sedang ke apa kan, PICC ingat kan, sampai orang panjat bukit lah nak pergi PICC. Dan even though yang tu kita ada charge minimum kalau tak salah saya
Kita tak ada charge minimum. Cuma kita ada 2 hall. 2 hall, ya, 2 hall. So satu lagi tu kita namakan dia Magic Hall. So Magic Hall ni lebih kepada hologram punya performance. Dia lebih kepada nak tunjuk production punya kekuatan lah. Sebab main hall tu dia lebih kepada mascot and performance. Dan masa ni juga kita ada island-island mengikut IP kita. First time kita kenalkan Puteri juga. Puteri. Sebab Puteri dia keluar on 2012. Dia 2014 tu adalah first time performance lah. Okay, tadi Cik Zari pun ada cerita lagi ada? Tak ada. Mungkin Hafiz boleh share pasal LED tu. Nampak macam setiap tahun dia jadi satu standard. Memang kena ada LED dekat Carnival. So starting point kita pakai LED untuk kita punya backdrop tu adalah tahun 2014 lah. Dan selepas daripada tahun 2014 sehingga sekarang memang kita menggunakan LED screen untuk semua konten-konten kita. Maksudnya semua show kita yang ada bukan semata-mata stage show sahaja. Dia ada penglibatan dengan LED tu. Maksudnya dia punya konten tu akan berirama seiring dengan konten dekat LED tu. Maksudnya kalau macam contoh macam Upi Paint, kalau dia buat apa macam dia tolak ke apa benda ke, dekat LED tu ada effect lah, ada interaction dengan LED. Termasuk juga dengan Ultraman. Ultraman ni dia nak rehearse. So bila dia nak rehearse, orang Jepun ni dia strict, dia ada timing dia. Dia memang bagi tahu dah pukul berapa sampai pukul apa ini dia nak rehearse. So nak dijadikan cerita, masa dia nak rehearse tu, stage tak siap, LED tak naik. So memang masa tu aku uruskan yang part belakang-belakang tabir lah. Kena tambah ni. Part belakang-belakang tabir. Nak tolakkan kau ni? Part belakang tabir tu lah. So, siapa sebenarnya ni? Aku somehow bukan aku tolak dia, tapi dia ke depan. Dia ke depan untuk menghadap orang Jepun tu. Sebab, masa tu betul. Saya tambah kat sini. Okey, tambah. Okey. Sebab walaupun tahun ini Kuya adalah PM, tetapi untuk dealing dengan ramai orang tu adalah saya lah. Especially untuk dealing dengan orang Suburaya tu, untuk Tromen Ribot tu, sebab dia cakap Jepun, jadi dia ada pengalih bahasa orang Malaysia yang akan translate. Jadi setiap kali urusan dia akan translate. Tapi nak jadi cerita pasal yang pentas tu, pentas tu belum siap dan dia very spesifik nak training pukul 3 lah, pukul 12 lah. Bila pentas tak siap dan 2 kali dia datang tak siap lagi, dan end up orang Jepun tu marah saya sebab saya dekat pentas tu, saya handle pentas tu, dia marah dia dekat Jepun. Translator tu dia nak translate, lepas tu dia kata no need to translate, saya faham dia marah. So saya biar Hafiz tolong uruskan pentas tu dulu. Itu antara pengalaman lah. Dia isu dia bukannya pentas tu tak boleh siap on time. Pentas tu boleh siap on time, cuma tak ikut spek yang dia minta. Kadang-kadang kita biasalah kita for some reason aku rasa kita masa tu first time lah untuk buat carnival yang besar dan stage kita besar. So bila buat stage besar ni banyaklah dia punya requirement dia, limitation dan sebagainya. So ada permintaan dia macam nak minta RAM, dan RAM tu pula ada certain degree. Dan lebar dia macam mana. RAM tu tak boleh terlalu steep. Tak boleh licin dan sebagainya. So kita kena follow lah benda tu, dan bila nak follow benda tu perlukan masa lah. So itu adalah first time kita dengar requirement tu. Dan kalau nak tambah juga, masa tu juga kita first time dealing dengan new contractor. Lepas tu kita selalu pindah-pindah tempat. So PICC also tempat yang pertama. So bila nak dealing tu kita pun tak tahu boleh gantung ke, boleh naik ke ceiling ni boleh lekat ke RAM ni. Dan untuk Ultraman Reboot, pelibatan saya lebih kepada pre lah, macam sebelum kita siapkan. So apa yang orang tak tahu is that Ultraman Reboot ni dia akan bagi cerita dia. Lepas tu kita yang akan translatekan cerita tu kepada bahasa Malaysia. Dan yang buat audio effect bunyi-bunyian tu semuanya adalah audio and music department Lekopak Production. So kalau dengar suara Ultraman tu semua memang kita cakap dengan diorang yang kita nak bahasa Melayu. Sebab kebanyakan Ultraman punya performance, bukan kebanyakan lah, semua Ultraman punya performance adalah dalam bahasa Jepun ataupun dalam bahasa Inggeris. Tapi hanya di Carnival Upin dan Ipin akan ada bahasa Melayu. Hanya. Dan kita bagi percuma time tu. Pertunjukan masa tu percuma, tiket masuk percuma kecuali yang Magic Hall saja yang kena bayar, itu pun minimum. Dan nak dijadikan cerita juga, masa tu PICC pun tak pernah nak expect macam mana rupa Carnival Upin ni, dan kita pun tak tahu macam mana akan kehadiran pengunjung semasa PICC tu. So bila on event day tu boleh dikatakan Putrajaya stuck lah, jam, sebab terlalu ramai pengunjung yang datang dekat carnival kita.
sampaikan guard terpaksa hold, parking dah tak boleh masuk, kereta tak boleh masuk. Dan masa tu juga kita buat launching, dan yang akan launch carnival kita tu adalah menteri ketika itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Safici. Okay, so masa tu dia sampai tahap yang dia call uncle, kita punya managing director, dia call, I nak datang untuk rasmikan you punya program ni, I tak boleh naik atas. Dia call bagi tahu, padahal dia menteri kan. Menteri tak boleh naik atas. Bayang macam tu dia punya sesak. Patut kena helikopter lah kan, mendarat ke atas tu. Tu tak pastilah. Tapi sepatutnya adalah juru iring dan sebagainya. Tapi tapi dia punya standstill tu sampai polis traffic ke pegawai yang menjaga lalu lintas pun dah tak boleh nak bagi laluan dah. Dia sampai ke arah tu sebab masa tu ada event lain dan pegawai trafik semua patutnya menjaga event tu. Tapi bila dia dah tengah hari tu, kat PICC tu rupanya yang menyebabkan traffic jam yang melampau. Jadi semua traffic polis tu diarahkan untuk menjaga trafik di PICC. Kita orang yang dalam bangunan PICC ni tak tahu apa jadi kat luar sebenarnya. Tenang ni nampak. Kita macam okay, semua orang berhibur, nyanyi, perform. Tapi bila tengok orang masuk, bila kita tengok kejadian lepas tu yang orang-orang cerita, kita tengok video, kita tengok kat TV, baru kita macam dahsyat rupanya kat luar. Masa tu even performer yang macam Ultraman yang patut datang kemudian, bas diorang pun tak boleh naik. So diorang actually jalan kaki untuk sampai ke PICC tu sendiri. Jalan kaki daki bukit. Orang Jepun dah biasa lah jalan kaki tu. Cuma yang dia daki bukit tu, bawa Ultraman dalam karung tu yang jadi, cuma orang tak tahulah dia Ultraman. Dia tak tahulah. Cuma saya nak tambah sikit je sebab kita asyik cerita pasal Ultraman Reboot tadi. Sebenarnya untuk Carnival Upin kat PICC pun pertama kali kita munculkan ramai maskot Upin, Ipin dan kawan-kawan. Saya rasa menghampiri 20 kot. Semua watak-watak kawan-kawan yang tak pernah muncul pun kita muncul pun dekat situ. Dan ada yang baju macam-macam baju lah, baju bola lah, baju sukan lah, baju magic, baju sekolah, baju Melayu, semua kita appear kat situ for the first time. Jadi memang walaupun penganjuran yang pertama yang besar, tapi kita buat all out ketika itu. Dan ini juga salah satu importantnya carnival kita, di mana orang boleh jumpa semua maskot Upin Ipin dalam pelbagai attire. Sebab selalunya kita akan munculkan yang dia pakai baju kuning atau pakai baju biru je. So benda-benda ni semua hanya boleh dijumpai di carnival. Dan dekat carnival ni juga first time kita ada setiap island. Kita panggil island lah. Island ni maksudnya setiap IP punya kawasan. Jadi kalau kita pernah pergi Disneyland atau taman tema yang lain, tu orang kata taman tema ni dia different dari amusement park. Kat Malaysia ni banyak amusement park je sebenarnya. Taman tema ni bila dia ada sesuatu tema. Jadi kita buat island puteri. Jadi kat sini bila orang masuk je dia rasa dia puteri. Dia akan nak pakai gown, dia akan nak pakai crown, cara orang yang melayan dan bercakap macam diorang ni adalah seorang puteri. Dia keluar je, dia pergi masuk pada zaman dahulu punya island, diorang akan rasa macam diorang dah masuk dunia penghuni hutan. So diorang nak jumpa dengan kancil, diorang nak dengar cerita Aki. So itu the first time kita orang buat macam tu dan kita train staff kita macam mana nak handle dekat island masing-masing. So diorang really in character lah. Kat masa tu saya rasa macam kerjasama tu memang dahsyat lah. Sebab yang nak jadi kancil ke apa ke memang diorang sungguh-sungguh lah, kononnya ni memang hutan lah. Korang masuk sini, kita memang kena selamatkan kancil. So benda-benda macam ni yang menjadikan carnival kita berbeza dengan carnival-carnival yang sedia ada. Dan semua tu sekali adalah daripada staff kita sendiri. Kita tak menggunakan event organizer dan sebagainya. Itu semuanya datang daripada staff kita. Cuma kita cari supplier lah untuk barang-barang dan sebagainya. Semua konten dan sebagainya datang daripada content director. Dan setiap staff kita involvekan diri masing-masing. Macam contoh tadi dia cakap nak jadi kancil, nak jadi buaya dan sebagainya. So kita tahu apa fan kita nak. So maksudnya kita dapat jumpa fan kita depan-depan, kita tahu apa yang dia nak, apa yang dia expect daripada kita, untuk kita jayakan lagi carnival yang akan datang. Actually dia input yang bagus untuk tahun 2014 saja. 2014 pun dah 28 minit. Okay, dah tahu nak pergi setahun. Mungkin tak pergi setiap tahun sebab kita nak cerita pasal benda lain. Boleh langkah-langkah. Boleh. Okay, lepas tu kita buat yang paling besar lah. Kita buat 2014. Kita buat 2012 dengan keajaiban bermula. Tapi kita tukar. Kita dah belajar dah. Kan? PICC bukanlah tempatnya. Dia tak cukup. Kita ni, cita-cita kita besar. So kita perlukan tempat yang besar. Jadi siapa nak cerita seterusnya tahun 2015 ni?
Sebab lepas tu saya nak langkau dah. Sebab lepas tu semua memang semua kat sana je. Kalau saya masuk sebagai moderate. Jadi kalau dia cerita 2 minggu juga ni. So saya rasa I know nak cerita juga pengalaman dia, tapi dia malu kan. So untuk carnival kita tiap-tiap kali ada tema. So bila kita startkan 2014, kita ada inilah kegembiraan. So tak tahu orang perasan ke tak, tapi tema ni lah yang akan menjadikan carnival setiap tahun tu berbeza. So bila 2014 tu dah berjaya, kita punya bos kata, korang dah terror, kita boleh buat lagi besar. So that's why dia pun nak buat lagi besar. Jadi masa tu saya kata, okay, saya serahkan pada Zarin untuk jadi project manager seterusnya untuk 2015. So masa tu kita ketengahkan keajaiban bermula. So kita nak everything magical. Dan masa ni Zarin come up with a good idea lah. Macam kita kena ada lagu tema untuk carnival ni. So bila carnival ni ada lagu tema, semua orang dengar lagu ni, orang akan ingat carnival. Jadi masa itulah adanya lagu tema, masa itulah ada performance yang lebih tersusun, sebab kita dah belajar dari 2014 yang kita kena ada lebih komunikasi antara setiap leader. Masa tu pun kita lantik lebih ramai leader supaya yang ni jaga specific things. Of course 2015 saya PM Okay, walaupun ada lepas tu Macam soalan tu sebab betul-betul Kofi, masa tu dia dah menyesal dah. Dia macam keliru. Betul ke aku PM masa tu? Dia walaupun setiap tahun tu PM dia berbeza, walaupun Hafiz yang boleh banyak, tapi sebenarnya kita buat kerja yang hampir sama. Saya masih jaga stage, cuma tanggungjawab tu lebih sikit. Okay, untuk 2015 dekat MIME Betul. Betul. First time kita buat kat MIME, tempat dia sangat besar. Saya rasa dari segi location dia pilihan yang betul, besar, tapi pun penuh juga, jam juga, dan kita dah fikir macam-macam sebab salah satu kelebihan Carnival UPP ni adalah dia kena dibuat kat indoor. So indoor tu dah betul, tapi kita fikirkan parking pula, jauh ke dekat, orang nak naik apa, bagi benda tu kita dah study lebih awal dah, dan kita pastikan orang yang datang tu dia dapat enjoy Carnival kita dengan konten-konten dia lah. Kita tak nak orang komplain ke, orang rasa macam panas ke dan sebagainya lah. Masa first time kita cari tempat tu memang betul lah, kita cari tempat yang betul-betul besar, dan kita agak macam terkejut jugalah, besar, ada tempat besar macam ni dekat Malaysia. MIME Serdang tu. Dan masa awal-awal tu, masa kita nak figure out layout tu, memang orang kata banyak kali bukanlah bergaduh sangat. Bincang. Kita bincang. Tikam maksud kau tikam? Lebih pada bincang. Kita tak tikam lah. Kita bincang lah. Kita bincang sebab masa tu banyak leader. Jadi betul. Kita macam dia ni nak island dia besar, yang ni nak pentas dia besar, yang ni nak island kat depan. Jadi layout tu sentiasa diubah lah. Dan nak tambah sikit pasal MAIPS tu, sebab masa tu tak ramai yang tahu pasal MAIPS. So MAIPS pun datang jumpa kita, dia suruh buat carnival kat situ supaya orang kenal yang diorang ni ada exhibition hall yang besar. So itu adalah kerjasama kat situ jugalah, sebab orang tahu macam exhibition Minds yang dah lama. Betul. So MAIPS ni kiranya baru. Dia masa terkenal, tu baru. Dia terkenal dengan Maha selalunya. Tapi still orang tak tahu yang dia exhibition hall yang besar. So that's why dia suruh Carnival UPP buat kat situ. Kita pun datang dan tengok, kita suka tempat tu sebab besar. So masa tu macam biasa, kita disebabkan kawasan yang besar dan kita pun nak memperbesarkan lagi carnival kita tu. So masa tu ukuran stage pun bertambah besar. So starting kat situ, stage besar, LED makin berkembang, island-island semua semakin luas. So dan ni first time kita charge. Yes, ini first time kita charge. Sebab masa 2014 tu kan yang ramai sangat orang datang tu, bila kita tanya feedback masa tu, semua cakap tolonglah charge dik. Adik tolonglah charge, next year kalau nak buat charge lah dik. Akak sanggup bayar, abang sanggup bayar. Tapi bila kita dah charge masa tu, penuh juga. So sama penuh juga masa tu. So kita sukalah. Kita okay. So apa yang kita buat is that kita charge minimum charges untuk crowd control. Tapi dekat dalam tu dia ada permainan-permainan lain yang bila orang main dia bayar tapi sangat sikit, kadang-kadang macam RM2, RM5, tapi dia akan dapat hadiah. Point kita bukan for that charges. Point kita adalah untuk menjadikan nama carnival tu carnival. Sebab kalau kita tahu carnival is where dia ada booth-booth yang berbayar. Jadi bila carnival masuk tengok performance dia jadi konsert. Betul. Jadi minimum charges yang dikenakan dekat hadapan tu sebenarnya untuk masuk, orang boleh tengok performance free. Lepas tu bila kita nak main permainan, ada minimum charges tapi confirm akan dapat hadiah. So itu adalah cara kita untuk menggalakkan family bonding kat situ lah.
Saya nak tambah sikit sebab walaupun minimum charges tu memang minimum murah je. Saya rasa RM3 ke macam tu agaknya dulu. Dan bawah 6 tahun semuanya percuma lah. Dapat tengok macam-macam pula aktiviti pentas. Dan aktiviti pentas kalau saya boleh share, kita punya carnival mula pukul 10 pagi, habis 10 malam. Pentas tu sentiasa ada konten, sentiasa ada persembahan. Jadi bila orang datang tu dia tak kisahlah pukul berapa pun, dia tak akan rugilah sebenarnya. Dia akan terhibur dengan acara pentas. Di samping tu macam Koya kata ada island-island, kita ada makanan juga. Jadi sebenarnya diorang boleh spend satu hari kat situ sebenarnya. Saya pernah pergi international pun je lah. International Really? punya, Really? Yes, very international. Wait, which one? Aku tak nak sebut lah. Kat mana? Dia kat Malaysia. Tapi benda ni is tour yang dibawa daripada overseas. Dekat Mines. Okay. Yes, dekat Mines. So bila kita nak buat sesuatu, paling penting adalah research. Jadi bila saya tengok dia ni lebih kurang dengan kita punya carnival, dia namakan diri dia carnival yang terbesar juga. Lepas tu dia ada tema-temanya. Jadi bila saya nak pergi tu, tiket dia adalah RM78 ya. Ya ampun. RM78 untuk orang dewasa dan untuk kanak-kanak RM50. Banding dengan kita punya dewasa dalam RM15, kanak-kanak dalam RM5 pada waktu tu. Betul. Jadi saya pun bayar sebab saya nak pergi tengok maybe ada something yang lebih luar biasa lah yang kita pun tak terfikir agaknya. Jadi bila saya pergi tu jauh lah bezanya. Jadi ini international. Ini international kan. Jadi bila saya pergi tu performance dia tak ada all the time. Macam Zarin kata kita orang punya dari 10 pagi sampai 10 malam. Dekat situ dia ada pagi dalam sejam, lepas tu tengah hari, lepas tu dia akan ada petang. So persembahan dia semuanya adalah cosplay. Cosplay. Ya, dia semua adalah cosplay. Lepas tu bila saya nak main macam barang-barang fun fair dia, kena bayar lah. So bila kena bayar tu fine, saya faham carnival punya time, RM15. Lepas tu bila bayar RM15, saya dapat water bottle je sebagai hadiah dia, which is mineral, air mineral tu lah yang saya boleh beli dengan RM2 atau RM3 je. Jadi bila dah tengok semua tu, saya macam wow, kita lagi semangat untuk bagikan sesuatu kepada peminat kita. Dia rasa macam kita dah buat better, kita nak lagi better. So benda tu jadi ini taraf international yang dibawa kat Malaysia, sedangkan orang Malaysia boleh buat yang lagi terror sebenarnya. So masa tu kita lagi nak challenge diri kita. That's why kita teruskan dengan carnival-carnival seterusnya yang kita nak buat apa lagi. Yang kalau orang international tengok, dia akan rasa terror orang Malaysia ni. So itu yang kita orang target lah. Benda ada tekan. Okay. Cik Zarin ada nak tambah? Tak ada. Mungkin nak tanya Aino kot. Pengalaman carnival yang 2014 ataupun 2015 tu kan. Saya memang macam ni lah, yang tak sulit tengok, bila saya tengok 2010 sampai 2000. Jadi sampai 2019 pun saya dah tak berapa ingat sangat lah. bila Encik Kuya, Cik Zarin, Cik Afi bercerita dengan penuh detail, saya macam saya nak cerita tapi diorang dah cerita dah memang detail. Cuma saya nak tanya yang macam 2016 ni kita dah start ada fun run ke? Belum. So dia lepas tu kita turun kita pada carnival 2015 tu, kemudian kita stop sekejap. Kita ada 2016 sebab ada dia anjurkan Maha masa tu. Betul. Kerana macam Cik Kuya kata tadi, kita, pihak Maha tu dia panggil kita dan diorang terkejut dengan kehadiran orang ramai yang dia tak pernah rasa. Mungkin dia buat Maha tapi dia kata UPI Ipin lebih. 2016 kan? Ya, 2016. 2016 tu rasanya paling busy lah time tu. Sebab actually kita tak nak buat carnival. Sebab masa tu kita ada promotion Jeng Jeng Jeng. Filem Jeng Jeng Jeng. Betul. Tak ingat lah tu. Saya ingat sebab saya tu dia berpecah. Saya dia ke tempat lain. Tak tahu kenapa. Jadi kita ada promosi filem dia yang handle Jeng Jeng Jeng. Lepas tu kita cakap okay, carnival ni kita takkan sempat nak fikir ni, tapi kebetulan pula pihak Maha lah datang dan dia kata diorang nak kita penuhkan satu section diorang ni dekat atas bukit rasanya. So kita macam okay, Laman Floria. Laman Floria. Dia kata buatlah apa-apa aktiviti pun asalkan kat situ penuh, sebab selalunya orang susah nak naik bukit. Betul. So itu betul. Kita punya KPI pada waktu tu lah. Jadi bos kita orang kata support lah, takkan tak support. Jadi masa tu juga first time saya pergi Maha lah. Dan nak dijadikan cerita jugalah kan. Kita aja perlu twist sikit. Teruskan. Dan nak dijadikan cerita pula. Maha ni kalau siapa pernah pergi, dia adalah macam carnival lah. Dia adalah exhibition yang diadakan selama 2 minggu berturut-turut. So masa tu kita first time lah kita buat kita punya carnival UPI Ipin bersama Maha ni selama lebih kurang 11 atau 12 hari. 11 hari kot. 11 hari. Tapi
yang tambah sikit yang dari segi konten, saya rasa yang susah tu bukanlah dari segi performance ke apa. Dia susah tu dari segi konten tu sebab dia nak kena something nak yang engage dengan, berkaitan dengan Maha. Betul. Jadi time tu lah saya rasa Hafiz kot yang come up dengan idea kita nak tanam pokok. Jadi budak-budak akan dapat pasu, masuk dalam, dia ambil tanah, dia ambil biji benih. Jadi dia belajar macam mana nak menanam. Jadi masa tu kita orang fikir macam baguslah budak-budak pegang tanah, back to nature, tu bagus. Tapi bila kita orang tengok rupanya mak-mak yang lagi berebut. Anak dia tu nak ambil kacang hijau, mak dia kata kacang hijau ni murah, ambil yang lain, mak nak yang lain pokok ros. Ada kacang apa yang mahal tu? Pistachio. Kita ada rose. Ada pokok ros, ada jagung, betul. ada banyak. Masa tu pun saya first time tahulah ada yang bercambah daripada biji benih. So first time dengan tanah masa tu jugalah. Biji benih. Dan masa tu juga kita banyak buat konten-konten macam hologram, kita buat game-game yang macam pakai touch screen, kita game. Tapi semua berkaitan dengan Maha, tumbuh-tumbuhan. Tapi konten dia tu saya tercabar time tu sebab dia kena educational yang memang pasal tumbuhan lah. Betul. Jadi daripada konten UPI PIN, dia jadikan hologram. Jadi bila hologram tu dia nak kena cerita ada binatang-binatang yang baik, serangga-serangga yang baik untuk kita punya tumbuhan. Jangan macam cacing, kita perlu untuk tanah tu. Jadi masa tu pun banyaklah kena belajar. Sebab masa tu saya ingat dia boleh bezakan. Dia punya terror tu dia boleh bezakan. Apa beza buah-buahan dengan tumbuh-tumbuhan. Tapi itu seronoknya sebab after that kita ada carnival di mana dengan Felda pula. So masa tu dah tak rasa tercabar sangat sebab macam mudah je ni. Sebab tahun yang sama? Tak, dia 2017. Itu 2017. Yes. Kita 2017. Jam Yes. Okay, jam. Dia macam pertengahan tahun macam tu. Saya kita tengah cerita sejarah kan. Okay. Kita tapi ke sikit. dah 40 minit sejarah saja. Belum masuk yang lain lagi ni. So masa yang Felda punya ni pun ada KPI dia nak suruh orang ramai-ramai datang ke Putrajaya. So sama, dia UPP ni salah satu je adalah penarik. Betul. Dan mascot tu I think ni Zari boleh cerita lebih lah macam mana mascot kita start the business of mascot. Sebelum ni orang ingat mascot tu just letak je lah kat situ. Orang tak faham sebenarnya mascot ni macam mana dia punya penggunaan. Sebab sebelum ni dia tak ada satu strict guideline yang macam orang kadang-kadang buka je kepala, letak je kat tepi. Yes. Diorang tak tahu Do how and don'ts penggunaan mascot yang sepatutnya. So kita letak satu benchmark, and at the same time masa tu kita tak dapat cari orang nak buat mascot sebenarnya. Kat Malaysia ni tak ada that business. Sampai sekarang orang tu memang dah popular habis lah orang tu. So, dia je buat mascot sekarang. Dia je conquer business mascot sekarang ni. So siapa yang buat mascot tu maybe boleh datang jumpa Lekopak Production. Okay. So bercakap tentang mascot ni, of course dia adalah salah satu kelebihan dekat Carnival Upin dan Ipin. Walaupun contoh tadi yang Carnival Felda tu, sebab mascot ni kalau orang tengok mungkin orang anggap dulu macam untuk bergambar je ke, adalah macam clown punya konsep lah. Tapi bila mascot Upin Ipin ni sebenarnya dia berbeza sebab dia adalah watak yang sebenar. Bila peminat Upin Ipin jumpa mascot ni, dia anggap Upin Ipin ni wujud. Upin Ipin ni depan mata dia. Sebab itulah pemakai mascot pun sendiri dia akan in character, dan dia pun tak boleh nak reveal muka dia ke, tak boleh nak bercakap ke, dan tak boleh nak buat benda pelik-pelik sebab Upin Ipin ni macam watak sebenar dekat kanak-kanak. Jadi dia ada dia punya do and don't je lah. Dan mascot pun kita ada banyak orang kata dia punya evolution of mascot lah. Dulu yang keras sikit lah, sekarang dah lembut lah, sekarang ada yang I know set tu ada yang boleh bercakap lah. Dan kita evolvekan mascot tu. Ada mascot sampai kita order dari Jepun lah. Dia banyak benda yang kita research pasal mascot sahaja. Daripada London. Dan betul, dari London. Dan sampai rasanya kita the only company yang betul-betul highlightkan penggunaan mascot ni. Lepas tu semua orang nak mascot, nak buat mascot, even badan-badan kerajaan pun, dia pun ada mascot dia juga. Selepas nampak macam mana impact mascot Upin Ipin contohnya kepada event ataupun diorang punya branding. So macam Zani cakap lah, evolusi maskot ni memang banyak lah. Kita pun memang ada banyak maskot tu, dan kita juga terpaksa cari pemakai-pemakai maskot yang kita bagi nama macam kita punya talent lah. Talent kita sendiri. Dan talent kita sendiri tu dia faham apa do and don'ts, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang perlu dia buat. Antaranya apa? Bagi satu line, apa antaranya do and don't? Tak boleh, tu trade secret, kita tak boleh cerita kat sini. Iya ke? Dia kadang-kadang benda yang simple lah. Secret kan, jadi minta satu je tadi kan. Satu je. Okay, dia satu macam tak boleh. Upin Ipin di mana diorang perlu berdiri. So kalau nak bergambar, Upin kena betul. Di sebelah mana. Itu diorang kena tahu. Sebab kadang-kadang bila orang nak bergambar tolak. Lepas tu diorang sendiri yang kena switch.
Betul. So diorang kena tahu Upin kat sebelah mana, Ipin kat sebelah mana. So kalau ikut kena ikut nama lah, Upin, Ipin. So macam mana pun Upin kena ada kat sebelah nama dia tu. Dia kena yang first. Saya ingat satu lagi, pakaian kena lengkap. Betul. Tak boleh tak ada kasut lah, tak ada baju lah, tak ada mental lah. Itu pun adalah salah satu macam ni kita nak tahu maskot palsu dengan maskot real dari Lego Park Production. Palsu Sebab ada banyak maskot-maskot yang kita orang dapat komplain lah yang kata kenapa maskot ni tak sama dengan maskot Carnival. Cakap because itu bukan maskot original. Jadi kadang-kadang kalau Ipin dia ada dia punya bandana merah dia, kebanyakan maskot yang fake, yang palsu tu tak ada. Jadi tengok cara pemakaian, cara dia act. Kalau memang tak sama dengan Carnival tu, memang bukan kita orang punya lah. Pernah ada kes ni Tapi kalau kes macam ni kat Malaysia kita boleh ambil tindakan ada yang pakai maskot fake ke apa, boleh reportkan kita akan ambil tindakan undang-undang. Nak tambah juga pasal maskot ni kan. Apa diminum tadi? Maskot ni kita sentiasa improve. Sebenarnya kita tak sampai lagi maskot yang kita betul-betul nak lah. Sebab tu kita ke London, kita ke China, kita buat banyak research sebenarnya. So dengan buat banyak research ni, kita harap teknologi ni boleh dibawa ke Malaysia. Macam bila kita deal dengan orang maskot kita, kita nak yang tak panas, kita nak yang tak berat. Sebab UPP nak melompat. Jadi sebelum ni kepala dia berat kan, dia tak boleh nak melompat, dia tak boleh nak perform, menari pelbagai tarian yang kita dah compose. Jadi kita work dengan kita punya maskot creator yang buat macam mana nak buat dia tahan panas, dia tak berat, so lebih lama diorang boleh perform. Kalau tak 5 minit je dah pingsan dah rasanya. Tapi itu nak ucapkan terima kasih jugalah dekat talent-talent kita lah yang dahsyat lah, orang kata dia boleh evolve bersama dengan maskot tu, dan kita pun dapatkan juga feedback daripada diorang, macam contoh macam tadi kata kepala berat dan sebagainya, dan daripada feedback tu lah kita buat evolution terhadap maskot-maskot kita. Dan talent-talent ni kita memang takkan umumkan siapa mereka ni bekerja di belakang tabir. Dan sebab itulah kita beri penghargaan juga. Tanpa diorang mungkin maskot UPP ni tidak dihidupkan begitulah dalam Carnival. Okey, lepas tu kita pergilah dekat Mak F tu dah sampai 3 kali. Lepas tu kita ada juga dengan Ultraman juga, tahun terakhir dengan Ultraman iaitu tahun 2018. Lepas tu di 2018 kan kita pergi yang terakhir sebelum COVID. Sebelum kita berhenti sebelum pandemik lah kan. So 2019. Okay, tapi 2019 kita buat dekat Melaka. So kalau kena pergi 2018 tu ada apa pembaharuan yang kita buat daripada 2017. Kita dah buat daripada 2015. 2016 Maha, tu 2017, 2018. Sebelum kita last kat Maha tu. So apa yang paling latest, paling baru yang kita buat kat 2018 tu? So untuk 2018 tu penambahan yang kita lakukan adalah selain daripada ada kemunculan Ultraman Reboot tu, kita buat kita punya fun run. Kita punya first fun run kan? Betul kan? So yang tu tadi boleh cerita tak apa, sambung okay, dulu. Boleh. Sambung dulu. Betul. Sebab masa tu kita rasa macam fun run ni memang kita banyak dapat request lah, orang nak buat apa, orang nak join Fun Run UPD Ipin. So why not kita combine dengan Carnival. So dari segi management lagi senang, promosi pun combine. So orang pun suka sebab orang join Fun Run boleh join Carnival sekali. Lagi satu tambah sikit pasal Fun Run ni, kenapa management decide untuk combine dengan Carnival Ipin. Satu senang untuk manage, dan lagi satu medal. Sebab specialnya dekat Carnival Upin dan Ipin ni dia ada medal collection. So kebanyakan yang datang tu memang medal hunter lah orang kata. So ini yang special dekat Carnival Ipin, di mana kita ada collection of medal bila diorang buat aktiviti. So bila ada fun run kita tahu dia nak dapat medal lah 5 km ke 3 km kan. Lepas tu diorang masuk kat Carnival, diorang hunt lagi medal. Masa tu saya pun terkejut lah, macam wow, dahsyat. Ingatkan medal ni adalah untuk kanak-kanak lah yang suka dapatkan. Rupanya mak bapak pun memang support lah. Masa tu saya pun sibuk nak cari medal jugalah. Tapi awak tak lari kan? Saya tak lari. Sebab lari tu kita kena bangun pukul 5 pagi. Kita tahu. Tapi dia medal yang diperkatakan tu bukanlah medal larian semata-mata. Dia ada macam kita hunt Upipin, kita ada buat beberapa task di dalam Carnival di dalam Carnival tu, dan kita akan diberikan medal, dan medal ni adalah limited edition di mana setiap tahun design dia adalah berlainan.
Dan ada beberapa tahun yang kita buat medal tu boleh di-combine. Bila dia di-combine, dia akan menjadi satu design di mana satu UPIPIN design dan yang- kawan-kawan berkumpul Yes, lah. yeah. That's why dia orang semua nakkan the whole medal. Tapi ni pun evolusi sebab sebelum ni kita buat juga konten-konten macam ni. Tapi dulu dia cari chop je. Chop, betul. So dia boleh bawa balik chop book ataupun stiker Pasport book. lah, macam pasport kan. Yes. Jadi lepas tu pun evolusinya semakin dahsyat lah sampai sekarang ni kita kekalkan medal, tapi medal pelbagai-bagai design. Design betul. Dia boleh bersama-sama jadi bulat. Dan lah. ada yang jenis parent dan family yang datang, memang dia adalah pengumpul medal daripada a few tahun yang sebelum tu. Siap dia tunjuk datang, dia tunjuk gambar, ni medal-medal yang tahun lepas yang saya dah pernah kumpul. So tahun ni saya memang nak buat ni mission-mission yang disuruh tu. Sebab kadang-kadang dekat carnival ni memang satu carnival tu ada dalam 10 medal atau 8 medal. Betul. So kalau tiap-tiap tahun datang tu banyak dah medal tu lah kalau dapat semuanya. Dia kena stay almost 1 hari lah untuk collect Betul. semua medal dan kena join semua aktiviti. Termasuklah saya rasa ada pentas pun ada juga asalnya. Macam kena lucky draw ke apa ada kan? Dia ada task yang a bit susah, ada task yang senang. Tapi yang macam susah ni tak adalah kena menang lucky draw. Tak. Tapi dia macam Dia achievable. kena bergambar dengan orang yang menang lucky draw for example. Betul. Jadi dia kena kejar lah orang kena tu. kejar. Dan dia kena alert lah Ya, dia kadang-kadang lucky draw ni dia ada time-time dia kan. Jadi macam kalau time tu dia tak ada kat situ, dia tak tahu siapa yang menang, tak adalah. Ada macam dia suruh macam ada task tu dia kena cari project manager, tak ada. Dia tak ada, tapi kita suruh cari pelakon suara. Dia yang masa chop tu ada. Dia sampai sorok-sorok chop tu. Kan? Ada lah. Rasa Dia macam sebab rasa macam pernah kena serbu. Itu kita suruh cari staff. Oh, staff. Lekopak. Okay. So mungkin dia Project tengok manager. abang ni tak handsome, dia tak nak lah. Okay, Dia nak fine. bergambar dengan abang yang handsome. okay. Boleh pilih tak apa, semua staff kita. Mana ada Abang Hanson kat Leskopak kan? Ada. Ada. Ramai. Ada. Okey, lepas tu tahun terakhir tu kita pergi tahun 2019 kita pergi ke Melaka. Macam je, kenapa kita pergi ke Melaka? Okay, reason kenapa kita pergi ke Terus Melaka. ambil Terus okay, Terus Reason kenapa kita pergi ke Melaka tu sebab kita nak try a new place lah. Dan bila kita pergi ke MITC Melaka tu, somehow hall dia sedikit lebar daripada hall dekat Maib Sedang. Dan harga yang diberikan pun masa tu kita ada kerjasama dengan beberapa agensi dekat Melaka lah. Harga yang diberikan pun kompetitif berbanding dengan Maib ketika itu. So kita pergi ke sana. Dan semasa tu juga kita nak promosikan tempat-tempat bersejarah di Melaka. Okay, tapi reason dia sebenarnya adalah kita nak keluar daripada Klang Valley sebab peminat-peminat kita di negeri lain dah minta lah. Dia kata tiap-tiap kali kita buat kat Klang Valley, so why not go to other country, sebab ada country, ada states. Sebab sebelum ni kita dah buat dekat Perak, dekat Johor. Tapi yang tu mini lah. Tapi tu yang mini punya. So bila diorang tahu yang kita ada macam medal hunting semua ni, diorang nak kita bawa carnival yang besar dan bertema ni dekat negeri diorang. So kita bawa ke Melaka. Tapi lepas tu kita COVID pula. Jadi kalau ikutkan perancangan selepasnya dekat MITC Melaka pada tahun 2019 tu kita akan ke Sarawak pada tahun 2020. Ya, betul. Basically perbincangan ke apa benda semua kita dah buat, dah memang dah boleh nak ke sana dah. Tiba-tiba COVID lah masa tu. Ya. Jadi maksudnya kalau pergi ke setiap negeri ni memang achievable lah sebab setiap negeri tu ada dewan besar macam MAF ataupun MITC. Ada negeri yang ada negeri yang ada limited sikit, yang kita maybe perlu gunakan stadium dan sebagainya. Stadium. Tapi yang bagusnya Carnival UPP ni sebab konten dia adalah kita buat, jadi achievable dekat setiap tempat. Kita just kena ubah-ubah konten. So maybe kalau yang ni besar, stage tu besar, performance-nya akan lagi dahsyat lah. Kalau boleh muat, kita ada berapa maskot? 18, 20? Hampir 20. Hampir 20 maskot. Jadi kalau tempat tu kecil, stage-nya kecil, 6 maskot dah lah. So the scale and the range tu kita boleh adjust. Kita sesuaikan tengok tempat. Betul. Saya nak tambah sikit dekat yang Melaka ni juga, first time dekat sebelah hall tu kita buat Keris Saman Tunggal punya konten kalau ingat. Kita ada apa ni kapal dia lah, Indaloka. So walaupun Keris Saman Tunggal keluar 2019, Carnival ni tahun apa ni? 2019. 2019 juga. Jadi tahun tu lah kita promote. So kita keluar pada March. So dia punya vibe tu masih sampai lagi. Sabar. Mic tu headphone dah banyak Dia rosak. punya vibe dan peminat untuk filem tu dia nak merasai. Betul. Kita punya persembahan in real life. pentas pun lagu Keris Saman Tunggal. So memang orang rasa macam sama tengok movie tu bawa pula ke Carnival. Memang sampailah. So apa kelebihan persembahan yang ada Keris Saman Tunggal tu? Apa perkelainan dengan persembahan-persembahan lain?
Dan selain daripada persembahan, bukan sahaja persembahan, kita konten-konten yang kita buat tu, kita ada buat keris tu sendiri untuk orang bergambar. Kita buatkan beberapa scene-scene yang ada di dalam filem in real life dekat situ supaya orang boleh intuit, rasa dapat masukkan diri dia dekat dalam filem tu dekat situ. Dia satu yang paling penting sekali, dia masa yang persembahan tu adalah dia lain daripada yang lain sebab dia neon. Neon. Oh, neon. neon. Okey. Terima kasih ingatkan. Tak pernah. Terima kasih Tak ingatkan. pernah. Neon tu apa? Neon tu lagu Death Galaxy. tapi bukan kat Melaka. Bukan dekat Melaka, dekat Maib. Tapi tak apa, Alalang dah highlight pasal neon tu sebab biasanya kita buat kita backtrack sikit. Okay. Sebab biasanya kita buat show Upin Ipin kat pentas ni, of course dia ada storyline, ada content LED, tapi tahun yang sebelum tu kalau tak silap saya kita buat kelainan, kita nak buat neon. Neon tu maksudnya kita pakaikan maskot Upin Ipin tu dengan suit neon, ada lampu warna-warni dan kita tutup kita punya hall supaya orang enjoy. Kita tak tutup hall, kita tutup lampu. Kita tutup lampu dan bagi supaya audience enjoy persembahan tu dalam keadaan gelap dan diterangi oleh cahaya neon. Kita pergi jauh sikit sebab kita nak pergi ke Carnival Pipin 2023 yang bertemakan animasi kesayangan keluarga ni. Kita tengok pasal bajet pula. Kita baru daripada tahun 2010, 2011 sampai ke 2019. Macam mana bajet tu? Adakah bajet tu semakin kecil ataupun semakin besar? Adakah dipulangan modal? Kenapa kita buat je walaupun bajet besar, walaupun tak untung? Kenapa kita buat juga? Soalan memang soalan smash punya ni. Saya Kuyah yang jaga bajet. Betul. So saya beritahu nama samaran dia adalah Slash. Bukan Slash kita tu tapi Slash bajet. Slasher. Okay, yelah, apa-apa pun benda ni still business. So Carnival UPP ni bukan untuk keuntungan. Daripada awal ni yang kita dapat mandat lah, dia bukan untuk keuntungan tapi adalah untuk satu session bonding antara semua staff, yang kita boleh buat benda lain selain yang kita buat dalam production. So kat sinilah yang jadi animator, kat sinilah dia jadi puteri for example, ataupun dia jaga tiket for example. Tapi yang bagusnya adalah kita kenal department lain dan pada masa yang sama kita jumpa dengan peminat-peminat. Jadi kita dapat feedback tu secara live. So bajet yang diletakkan tu roughly lah Okay, roughly carnival kita ni value dia adalah dalam 3 juta. Betul ke tak tu? Okay, dia 3 juta ni besar sebenarnya untuk satu carnival, tapi Lego Park Production ni decided dia punya feedback, dia punya benefit tu adalah lebih besar dan lebih valuable. So sekarang ni kita tahu carnival ni kita nak menuju kepada taman tema. Jadi ini adalah investmentnya adalah untuk staff-staff ni mengalami sendiri macam mana taman tema tu, macam mana nak buat program, macam mana nak susun program kat stage, interact dengan pengunjung, interact dengan performer, macam mana nak handle talent. Talent-talent ni pun kat sini lah kita jumpa. So diorang-diorang ni lah yang boleh jadi coach kemudian hari. Jadi kat sini di mana kita belajar macam mana nak menuju ke taman tema tu. Saya sendiri rasa tahun ni memang tak sabar lah untuk Carnival 2023 ni yang bertema animasi kesayangan keluarga ni. Reason dia sebab kita tengah expanding. Lego Park is hiring, jadi memang tengah expanding. Kita hire ramai budak-budak baru sekarang ni dan kita ni dah kira legend lah. Okay, Zahir paling legend lah, legendary. Awak sebut nama dia nama legendary juga tadi. Ya, yeah, so dia legend. Kalau kat game tu dia keluar tu orang-orang yang tertentu je tahu. Jadi sekarang ni kita macam ada 4th generation. Dah macam K-pop. Okay, dia ada 4th generation dah. Dia ada yang legend, dia ada yang super senior, dia ada senior, lepas tu dia ada yang junior. Jadi yang legend ni dah tahu dah carnival ni akan macam mana. Yang newbie ni semua macam tak dapat bayang lagi carnival tu macam mana. Jadi saya rasa sangat seronok as staff yang akan bekerja pada waktu carnival ni. Basically macam Koya kata, sebab memang staff-staff Lego Park dia ternanti-nantikan macam Carnival Upin Ipin. Diorang excited. Diorang tahu bulan 12 diorang pula excited nak be part, diorang nak involve. Yang nak jaga stage ke, nak jaga tiket ke, sebab apa? Selama ni diorang akan busy dekat depan komputer, diorang buat animation dan sebagainya. Tapi inilah peluang diorang nak tengok feedback sebenar peminat macam mana. Kalau orang kata cantik, comel, diorang akan dengar feedback tu depan mata diorang. So diorang akan rasa karya diorang tu dihargai dan diorang dapat feedback tu serta-merta. Ini antara feeling lah kalau kita join Carnival Upin Ipin sebagai staff.
Lepas tu pengunjung juga dulu kita selalu dapat lokal je, Malaysia je yang ramai. Lepas tu bila kita dah makin besar ni, kita dah orang dah makin tahu, word of mouth pun dah tersebar. Kita dapat daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei. Jadi untuk tahun ni kita haraplah lebih ramai orang-orang daripada negara-negara lain ni come and join kita punya Carnival Upin ni supaya boleh tengok betapa meriahnya lah Carnival Upin Ipin 2023 ni. Tambahan pula, Carnival ni dah lama kita stop dari 2019. Berapa tahun? 3 tahun? 4 tahun. Jadi memang ramai peminat Upin Ipin, dia memang rindu sangat nak join Carnival Upin Ipin. Memang sangat rindu. Based on kita punya social media nampak bila nak jual tiket, contohnya bila nak masuk fun run dan sebagainya, kita nampak dia punya feedback. InsyaAllah, dan saya harapkan juga ramailah peminat Upin Ipin join Carnival Upin Ipin di Melaka ni nanti. Dan tiap-tiap kali bila Carnival je, kita sentiasa akan membawakan konten-konten baru. Especially kalau nama dia Animasi Kesayangan Keluarga, kita akan ada stage performance yang bertitlekan Animasi Kesayangan Keluarga tu. Tak nak cerita banyak-banyak sebab kalau nak tahu kenalah datang dan tengok. Tapi kita boleh bagi tahu kali ni memang saya sendiri pun buat konten tu pun kena bincang lah lepas ni. Saya pun rasa macam over budget ni. Lepas ni ada meeting terus kita meeting terus. Lepas ni kita terus meeting Carnival. Semangat. Okay. Tadi dah cerita bagi island dengan konsep pun tak boleh cerita lah sebab nak tunggu orang datang. Ke nak cerita sikit apa kelainan dengan tahun-tahun sebelum ni? Walaupun baru sejam, kita perlukan lebih lagi ni. Untuk Carnival 2023 ni. Untuk kita bincang pasal Carnival Upin 2023. Tak payah cerita yang lepas-lepas dah. Kita cakap sikit pasal harga lah, Hafiz. Untuk Harga? datang ke Carnival. Harga memang orang tahu murah. Basically kita ada beberapa kategori tiket. Yang paling orang tertunggu-tunggu adalah tiket VIP lah, iaitu tiket VIP ni dia tak mahal sebenarnya kalau kita bandingkan dengan apa yang kita akan dapat bila kita beli tiket tu. Kan benefit yang kita dapat, antara yang benefit yang kita dapat adalah kita dapat meet and greet, peluang untuk meet and greet, dan dapat tempat duduk khas dekat depan stage, dan ada beberapa aktiviti yang diberikan laluan khas untuk join. So tiket dia untuk VIP adalah RM100 pada pemegang MyCard. Dengar macam murah, macam mahal, tapi memang biasanya bahagian tu tak, dia tak mahal sebenarnya. Dia tak mahal kalau kita fikir balik benefit yang diberikan. Dia sebenarnya memang RM100 kita letak ni supaya senang lah. Kita kan ada note RM100 tu. Lepas tu ini memang adalah kegemaran mak bapak sebenarnya, tiket VIP ni. Sebab satu, dia ada kawasan dia sendiri di mana anak takkan hilang lah kalau dia letak kat depan tu. And then especially sangat dekat dengan pentas di mana dia actually boleh berinteract dengan maskot-maskot. So tiket VIP ni kita buat pun sebab memang permintaan daripada peminat. Betul. Sebab dia orang rasa macam dah datang lambat, dah kena duduk belakang, anak dia tak nampak. So dia kata boleh tak dia sanggup bayar lebih. So kita pun tak nak lah charge just because nak charge, sebab benda ni dah cakapkan daripada awal, dia bukannya untuk keuntungan tapi more on enjoyable on both side lah, daripada side pengunjung dan juga side staff kita. Jadi bila decide RM100 lah senang kot. Note RM100 tu ada. Betul. Dan starting permulaan kita adakan tiket VIP ni adalah bukan baru tahun ni. Kita dah start daripada tahun 2018 sebenarnya. Dan tempat tu setiap masa penuh. Kita pun agak terkejut lah. Memang orang sanggup spend untuk rasai pengalaman VIP dekat Carnival Upin. Dan memang feedback yang kita orang dapat, RM100 tu adalah murah sebab macam saya bandingkan tadi dengan RM78 tu, saya tak VIP lah. Saya orang biasa je. Yang ni VIP, kita akan dapat barang, kita dapat tengok performance daripada depan. So dia ada banyak benefit dia. Ada beanbag. Ada beanbag yang tahun ni ada beanbag? tidur. Ada juga. Dan tiket ni juga adalah untuk one day. Maksudnya dia boleh keluar dan masuk dalam masa satu hari tu, tak ada masalah lah. Kalau kata dia datang pukul 10 and then dia nak keluar kejap makan tengah hari, dan kemudian datang balik pukul 2 dan sebagainya. Selalu memang yang saya nampak bapak-bapak lah yang selalu duduk kat beanbag tu. Ya, betul. Untuk jaga anak dia. Lepas tu mak dia pergi shopping lah. Betul. Kadang-kadang anak je yang tinggal, mak bapak hilang. Mak bapak hilang sebab mak bapak dia tengah medal hunting. Lepas tu dia pergi kat info counter, dia kata anak dia hilang. Anak dia tak bergerak langsung. Anak dia daripada pagi sampai ke petang memang dekat situ je. Anak dia tak hilang. Yang hilang tu dia sebenarnya.
Kalau boleh elakkan sebab kita kan kena nak duduk dalam VIP tu ibu bapa kena dia kena ada. Dia tak boleh ini tinggalkan nasihat lah. Ini pesanan kepada anda semua, jangan tinggalkan anak seorang-seorang itu. Tapi selain daripada tiket VIP tu sebenarnya kita ada tiket biasa. Tak adalah Berapa kita, tu harga dia? Sebab orang dengar 100 kan mungkin kata tak ada murah lagi ke kan? Ada. Berapa dia? Murah Dengan dia kejatuhan cukup. ringgit Malaysia sekarang ni Berapa Kuya? Kita akan letak dekat website kita nanti yang di mana orang boleh beli secara online lah tiket Betul, ni. So betul. siapa yang tak nak walk in, dia akan boleh beli di online. So tiket ni hanya charges untuk dewasa dan juga kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke atas lah. Yang bawah daripada tu adalah percuma. Untuk orang-orang warga emas dan juga OKU semuanya adalah percuma. Jadi kita galakkan semua datang, kita galakkan semua untuk bersukaria dekat karnival kita pada tahun ni. Dan kalau kata harga tiket pun yang saya kata murah tadi pun, untuk kanak-kanak sebenarnya untuk 7 hingga 12 tahun harga tiket dia adalah RM5 je. Jangan lupa dapatkan tiket Carnival Upipin di www.carnivalupipin.com. nanti. Okay. By the time benda ni keluar dah ada dah. Dah ada dah. Baru nak upload je ni. Okay, itu tadi harga untuk pemegang MyCard. Betul. Ya, dia ada harga untuk bukan untuk non MyCard, betul? Tapi tak apa, semua boleh tengok dalam Ni pun ada orang yang cakap jugalah. Saya ada baca komen ni masa Kuat baca komen sekarang, Carnival dulu. Saya suka baca komen. Saya top star. Tahu, semua orang top tahu. star. Dia top fan. Top fan. Okay. Ada orang komen, dia kata kenapa kita charge mahal untuk orang yang bukan warga negara Malaysia. Sebab dia kata bukan kita patut galakkan turis ke? Okay, kalau saya pergi melancong kebanyakan tempat, memang buat benda macam ni. Dia memang akan charge murah untuk MyCard which is local, dan dia akan charge lebih untuk visitors which is tourist. Okay, reason dia adalah lebih kita menggalakkan lokal dan juga kita bagi itu sebagai satu benefit lah. Kita adalah warga Malaysia, ini adalah produk Malaysia, dijalankan di Malaysia. That's why harga MyCard tu kita akan letak lebih murah daripada harga turis. Okay, tadi pun dah bagi isyarat-isyarat sikit, tapi kita pergi sikit juga. Okay, kita Encik Zari tu, kita ada performance, maskot, stage activity untuk tahun ni di Carnival Upipin 2023 yang bertemakan animasi kesayangan keluarga. Boleh ceritakan sikit apa yang menariknya? Salah satu kelainan ataupun saya boleh kata cabaran sikit lah, sebab apa, kita dah pergi ke Melaka tempat yang sama tahun 2019. Jadi kita tak boleh nak ulang konten yang sama. That's why tahun ni kita buat pembaruan, semua konten baru, dan juga macam yang sebelum ni kita akan ada LED screen yang mana konten kita, kalau saya boleh saya pun nak highlight pun tak boleh, tapi saya yakin cerita ataupun persembahan kat pentas tu sangat-sangat menarik. Sebab apa, bila saya dengan Kuya bercerita pasal konten, belum siap lagi pun saya rasa dah kontennya ataupun storyline-nya sangat-sangat best lah untuk penonton enjoy nanti. Okay, dan selain itu juga of course 10 pagi sampai 10 malam kita akan pastikan ada persembahan. Jadi tak kisah orang datang pukul berapa, diorang akan enjoy kita punya show, dan kita akan, dan oleh kerana tema kita adalah animasi kesayangan keluarga, kita akan pastikan semua watak-watak animasi yang orang suka, tak kisahlah meme ke, Fizi ke, pada zaman dahulu ke, ada yang lain akan di-feature ke atas pentas supaya orang dapat tengok persembahan mereka nanti. Putri ada lah, Putri ada. So gadis-gadis tu ada lah. Saya tambah sikit lah. Okay? Daripada stage show tu, kita akan nampak hampir kesemuanya watak Upipin dan kawan-kawan. Kita akan ada Aris dan Ara, kita akan ada Puteri, dan diorang ni bukan setakat dekat stage je. Kadang-kadang diorang akan ada meet and greet. So kadang-kadang boleh jumpa Opa, boleh jumpa Tok Dalang. So siapa peminat yang nak jumpa karakter-karakter IP yang dihasilkan oleh Lekopak Production, kat Carnival Upin dan Ipin lah di mana diorang boleh tengok. Dan kita ada lagu-lagu baru daripada performance Pim Pim Pom, di mana diorang ada lawan dengan tengkorak. Saya rasa lagu tengkorak tu best lah. Jadi nyanyi sikit. Tengkorak berwarna lari. Okay, best. Okay. Jadi ini saya rasa kita tahu Pipin kan selalunya performance dia melibatkan kepada everyday life, dengan kawan-kawan, dengan Kak Ros. Tapi kali ni dia ada perlawanan dengan Nenek Kebayan. Jadi saya rasa itu yang challenging sikit lah daripada side stage. Jadi saya ada soalan terakhir lagi. Perbezaan Carnival Upipin yang kali ni dekat Melaka ni tahun 2023 ni dengan Carnival yang lain, kenapa orang perlu datang ke Carnival Upipin 2023 yang bertemakan animasi kesayangan keluarga?
Mula dengan satu sebab of course kita dah lama dah tak ada Carnival Upin Ipin, dah 4 tahun. Jadi ini adalah kita punya comeback dan macam Koya kata kita memang expanding. Ini mungkin Carnival Upin Ipin ni permulaan sebelum kita adakan theme park Upin Ipin nanti di Melaka. Jadi ini merupakan orang kata nak melepaskan rindu lah dengan Carnival Upin Ipin. Dan selain itu juga kita janji konten-konten yang kita paparkan adalah konten-konten yang refreshing dan menarik. Dan dengan harga yang kita tawarkan dengan currency dan sekarang dan sebagainya, kita akan diorang akan rasa sangat-sangat berbaloi sebab tidak ada carnival yang lain di Malaysia yang macam Carnival Upin Ipin. Itu kita boleh pastikan. Tiada siapa berani buat carnival macam ni. Tiket serendah RM5. Tiada siapa yang berani. Untuk kanak-kanak. Dia kecil, tulis kecil. Okay, saya nak tambah dari segi konten lah. Kalau kenapa kita perlu pergi. Okay, first kali is stage performance. Stage performance tiap-tiap tahun akan lain. Dari 10 pagi sampai 10 malam, dia non-stop performance. Daripada persembahan maskot-maskot yang banyak, yang ramai lah. Kita takkan nampak persembahan maskot yang ada dalam 20 kadang-kadang dekat pentas tu. Okay, so first stage. Second, activity. Activity yang kita boleh buat kat sini, semuanya activity yang ada value. Dia bukan just macam main yang dekat fun fair, baling-baling bola je ke, lepas tu tak ada apa-apa input. So kalau kat sini aktiviti dia selalunya kita utamakan edutainment. Macam saya cerita tadi, tanam pokok ke apa ke. So aktiviti dia tu ada pembelajaran. Ketiga adalah hadiah yang boleh di-collect. Macam medal yang tadi kita ada sentuh jugalah. Okay, so di tiga-tiga ni adalah semuanya memori. So dia bukan setakat memori yang kita pergi, lepas tu kita kenang je. Tak, kita ada merchandise yang kita boleh beli dan kita boleh bawa balik. So kita akan remember, this is for 2019 punya carnival, this is for 2023 punya carnival. So itu pada saya adalah 3 benda lah. Stage, activity dan juga barangan merchandise macam medal semua. Jadi kepada ibu apa yang bawa anak-anak tu, sebab hadiah memang banyak, so sediakanlah bag extra. Bawa paper bag ke ataupun bag, woven bag tu kan. Tak apa, boleh beli woven bag Upin dan Ipin. Boleh kita ada design baru. Okay, macam mana Cik Hafiz, kelainan, kenapa orang perlu datang dari segi setup keseluruhan? So macam saya cakap daripada awal lagi lah, setiap tahun memang layout kita berbeza, stage kita pun berbeza. So kali ni kita mungkin nak tampilkan sesuatu yang lain lah berbanding yang lain. Kalau dulu mungkin kita rasa macam ini je yang kita akan paparkan, tapi kali ni kita akan cuba kelainan lah dekat stage, dekat performance, dan dekat dalam ni juga kita ada sediakan food truck untuk dimakan. Food truck. Food truck bukan untuk dimakan. Food truck untuk dimakan. So dia bentuk bukan. Maksudnya ada pilihan makanan daripada lebih kurang 11 food truck. Maksudnya kita ada kepelbagaian makanan dekat dalam tu. Yang food truck ni pun kita pilih juga. Betul. Dan sambil makan kita boleh enjoy the show. Saya nak promote juga, kita ada Gangs Corner, which is Upin Ipin punya. Dia orang akan jual air pelbagai colour, mewakili kawan-kawan punya colour. And at the same time kita ada merchandising punya tempat. Aiskrim ada aiskrim? Aiskrim Upin Ipin akan ada. Siapa yang tak pernah tahu, tak pernah beli lagi, kita ada aiskrim yang berbentuk Upin Ipin dan kawan-kawan. Lepas tu barangan original Upin dan Ipin serta kawan-kawan semua akan ada dijual dekat carnival ni juga. Dan dia ada barang-barang special yang baru keluar hanya di carnival ni. Barang-barang special. Yeah. Okay, saya nak tambah sikit je. Tambah sila. Sikit. Selain itu juga kelebihan Carnival Upin Ipin tahun ini, kita ada lagi sekali, kita ada fun run Upin Ipin. Ketika kita rekod video ni, kita dah mulakan pendaftaran, kita dah buka. Dan ramai juga yang dah daftar, dan mana kat situ kita ada combo bersama dengan tiket Carnival Upin Ipin juga. So kalau nak tahu detail boleh check kat situ. Selain itu juga kelebihan, selain pentas punya konten tadi Koya cakap, kita juga sebenarnya dah lama dah tak bawa, tahun ni kita bawa lagi sekali adalah pelakon suara. Pelakon suara seperti pelakon suara Upin Ipin, Ashila Putri juga kita akan tampilkan di pentas nanti. Mesti ramai peminat Ashila, dia nak jumpa, so kena datang ke Carnival. Okay, kita dan sekali lagi saya ingatkan carnival ni akan diadakan 15 hingga 17 Disember 2023. Di mana? Di MITC Melaka. Kalau nak book hotel kena book segera. Okay, tiket serendah RM5 saja. Saya untuk kanak-kanak. MITC Melaka tu kalau hotel itu ada kosong lagi. Ada orang boleh lagi. Tak pasti, kena tanya hotel.
Kita tak terlibat dengan hotel tapi hotel paling dekat is MITC Hotel. Sebab kita tahu. Dan juga Muzaffar. Kita tahu orang Melaka memang ramai lah nak datang. Tapi kita haraplah orang-orang negeri lain bersaing dengan orang Melaka ni. Dan ada beberapa fans kita yang daripada Indonesia pun dah menyatakan keinginan untuk hadir. Yang benar ni. Ya, betul. Sebab tu diorang yang asyik tanya, bila carnival Pak? Bila carnival? Ya, bila? Jadi sebenarnya Kapan? Orang Indonesia yang datang ke Melaka ni adalah normal sebab saya macam baru tahu macam dulu kata dia kapal saja. Dia ada ferry. Naik ferry saja. Saya ingat kena naik flight ke apa macam berapa 45 minit sejam sampai. Rasanya dia pada biasa saja. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung sebab kat sana pun dah buat macam ni kan. Kata okey, sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada panel-panel kita pada hari ini. Nak tanya satu soalan tu. Kenapa tahun ni tak nak jadi host? Memang dah plan soalan ni? Saya memang macam Miss Kuyah kata tadi, I nak cuba benda lain. So tahun ni saya akan jadi IT, saya akan jalan-jalan saja macam biasa. Terima kasih Aino. Okay, kita nak lunch ni. Okey. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Lekopak Production dan LC Film. Follow Instagram dan Facebook Lekopak dan juga Lekopak Film. Jadi kepada anda semua, terima kasih pada Miss Kuyah, Encik Zarin dan juga Encik Hafiz. Kita dengan podcast kita pada hari ini adalah Carnival Upin dan Ipin 2023 yang dah 4 tahun tak ada tu. Dah semua orang tak sabar-sabar. Yang staff tu excited tu. Yang tahu Bila tarikh dia? Yang paling excited tu Awe je saya tahu tu. Bila tarikhnya adalah Awe tu siapa no? Awe tu bos saya. Okey, macam Encik Hafiz kata tadi, jangan lupa hadir di Carnival Upin Ipin 2023 yang bertemakan animasi kesayangan keluarga di MITC Melaka pada 15, 16, 17 Disember 2023. Okey, terima kasih.